lapis masyarakat Melayu tradisional abad ke-19. Sebelum campur tangan British di tanah Melayu pada tahun 1874, susun lapis masyarakat Melayu dibahagikan kepada dua kelompok, yaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Taraf seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor seperti keturunan, kewibawaan, hubungan kekeluargaan, serta tugas. Hierarki kedudukan seseorang dalam masyarakat Melayu boleh berubah melalui dua cara, yaitu pertukaran tugas atau pekerjaan tanpa menjejaskan taraf sosialnya. Yang kedua, melalui taraf pencapaian. Susun lapis masyarakat Melayu tradisional melibatkan kedudukan yang berbeza dan tidak setaraf dari segi kekayaan, kekuasaan, gaya hidup, peluang, dan hak, serta tanggung jawab mereka. Golongan yang pertama ialah golongan pemerintah. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan atau raja, keluarga dan kerabat diraja, golongan bangsawan dan pembesar, golongan ulama dan pendeta, dan akhir sekali penghulu. Raja atau Sultan. Raja atau Sultan merupakan pemerintah tertinggi dalam negeri dan urusan pentadbiran beliau dibantu oleh kerabat diraja. Baginda memiliki kuasa dan kewibawaan untuk menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negeri dan seluruh jajahan takluknya. Baginda sebagai lambang perpaduan rakyat bertanggung jawab menyatu padukan rakyat, memelihara keamanan, dan memajukan negeri. Baginda juga mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata. Keluarga dan kerabat diraja. Kedudukan kedua selepas raja adalah putra. Golongan putra bergelar Tengku, Raja, dan Wan. Gelaran Raja Muda diberikan kepada putra sulung atau adinda sultan jika sultan tidak mempunyai putera. Golongan putra mempunyai kuasa tertentu apabila diberikan sesuatu tugas resmi negeri. Contohnya, putera dilantik sebagai pembesar daerah atau pemerintah tanah jajahan. Putra mempunyai keistimewaan sama dengan raja, tetapi tidak melebihi raja. Golongan bangsawan dan pembesar. Golongan bangsawan dan pembesar terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran. Golongan ini membantu sultan dalam pentadbiran dan pemerintahan dengan menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Pembesar daerah. Pembesar daerah terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercop mohor. Pembesar daerah memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Pembesar daerah bertugas sebagai perantara antara sultan dan rakyat, menjaga keamanan, memungut cukai, menjatuhkan hukuman denda ke atas kes-kes jenayah, dan membekalkan tenaga buruh kepada sultan dalam sistem kerah dan serah. Golongan ulama dan pendeta. Golongan ulama berketurunan Arab Melayu dan merupakan cendekiawan dalam bidang agama. Golongan ini menduduki kedudukan istimewa dan sangat berpengaruh dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Contoh jawatan yang disandang oleh ulama ialah mufti dan kadi. Ulama menjadi penasihat sultan dalam hal ehwal agama dan hukum syarak dan berperanan menyebarkan agama Islam. Manakala pendeta menjadi pakar dalam bidang kesenian, kebudayaan, kesusastraan,
adat istiadat, dan salasila raja. Mereka juga menjadi pakar rujuk kepada sultan dan golongan dalam istana, selain menjadi penulis dan perawi raja. Penghulu. Penghulu merupakan ketua pentadbir di peringkat kampung yang dilantik dalam kalangan rakyat biasa. Penghulu menjalankan perintah yang diarahkan oleh pembesar daerah dan mewakili penduduk kampung untuk menyatakan permasalahan atau pandangan mereka. Penghulu mempunyai peranan untuk menyelesaikan pertikaian yang timbul, memelihara keamanan kampung, mengarah rakyat melaksanakan arahan pemerintah, dan menjadi lambang perpaduan kaum. Golongan diperintah. Golongan ini terdiri daripada rakyat biasa, rakyat asing, dan juga hamba. Rakyat biasa. Rakyat biasa terdiri daripada golongan petani, nelayan, pedagang, dan tukang. Mereka tidak mempunyai kuasa politik dan jawatan dalam pentadbiran. Mereka mengamalkan tradisi gotong royong. Terdapat 3 golongan rakyat biasa, yaitu pedagang dan peniaga kecil-kecilan, buruh dan pekerja biasa, serta petani dan tukang mahir. Mereka bebas menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perlombongan, dan perdagangan. Rakyat asing. Rakyat asing merupakan penduduk bukan Melayu yang datang ke tanah Melayu untuk tujuan tertentu dan tinggal sementara sahaja. Mereka terlibat dalam pelbagai kegiatan sosial seperti tentera upahan kerajaan. Mereka menjalankan kegiatan ekonomi seperti perlombongan dan perniagaan runcit. Mereka tidak wajib mematuhi dan mengamalkan tradisi kebudayaan tempatan. Golongan hamba. Golongan hamba menyediakan tenaga manusia untuk aktiviti masyarakat seperti gotong royong. Golongan hamba menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. Golongan ini juga melambangkan ketinggian taraf sosial pemiliknya. Terdapat 3 jenis hamba. Pertama, hamba raja atau juga dikenali sebagai biduanda. Merupakan hamba yang tertinggi, terdiri daripada bekas tawanan perang dan banduan. Kedua, hamba berhutang. Hamba berhutang merupakan rakyat biasa yang menjadi hamba dalam tempo yang ditetapkan sehingga berjaya melunaskan hutang dan kembali menjadi rakyat biasa. Yang ketiga ialah hamba abdi, merupakan hamba seumur hidup, dan terdapat 6 jenis hamba abdi, yaitu hamba sera, hamba tawanan, anak hamba atau keluarga, hamba dirangga, hamba habsyi, dan hamba hulur. Kesimpulannya, tujuan hierarki diwujudkan dalam masyarakat Melayu tradisional adalah untuk membedakan kedudukan golongan pemerintah dan golongan yang diperintah agar dapat membedakan kedudukan dan penghormatan. Ini juga dapat menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun begitu, susun lapis ini mengalami perubahan selepas kedatangan campur tangan British.